awak tunjukkan kat sini ni segitiga ni awak ambil kan. Okay, sekarang ni kalau awak tengok dia macam ni kan, turun bukit betul? Turun bukit, of course kamu akan dapat dia punya jawapannya negatif. Kalau graf awak macam ni, kamu akan dapat kecurunannya positif. Okay, so kita tulis dulu koordinat dulu kat sini. Okay, ni koordinat ni apa? Kosong. Sorry. 06 ke 60? 06 kan? 60. Pasti X dulu Y kan? 60. Yang ini? Yang ini berapa? 03. Koordinat ya? 03. Okey, 03. So mana X1, Y1? Yang 03 ke yang 60 tu? 03. 03. Okey, pandai. Jadi label kat sini X1, Y1. Ini X2, Y2. Settle. Tak susah apa fizik ni. Cari kecurunan je pun. Okey. Masukkan dalam formula awak tulis ni. Y2 ialah kosong. Tolak. Mana Y1? Ni 3. Tolak 3. Bahagi dengan X2 ialah 6. Tolak X1. X1 ialah kosong. Daripada atas ni secara logiknya awak dah nampak kosong tolak 3 confirm awak akan dapat negatif. Okey, kita akan dapat negatif 3 bahagi dengan 6. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, 1, 2. So kita akan dapat. Boleh tak kita tinggalkan jawapan dia macam ni? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Ni tolong jangan tinggalkan jawapan macam ni. Dia mesti bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. So kamu akan dapat negatif 0.5. Okey, unit dia macam mana unit? Unit dia potential difference dia ialah beza keupayaan. Dalam bahasa Melayu ialah beza keupayaan. Okey, unit dia ialah V. Okey, volt. Jadi V di atas. Okey, tengok. Tengok pasi Y-nya di atas kan? V di atas. Di bawahnya ialah current, ampere. Ni unit dia. Okey, unit ni ialah A. Jadi unit dia jadi A naik atas jadi V A minus 1. A kuasa negatif 1. Ini unit dia. Boleh? Boleh. Okey, yang mana yang tak boleh tu cuba salin dulu mana yang tak nampak gitu. Cer salin. Okey, dapat tak? Jangan tinggalkan macam itu je. Mesti ada unit dan jangan tinggal jawapan dalam bentuk pecahan. Melainkan kalau dia maklumkan beritahu, okey sila jawab dalam bentuk pecahan. Barulah awak jawab dalam pecahan. Tapi jaranglah. Soalnya fizik ni tak akan ada jawapan bagi last sekali jawapan dalam bentuk pecahan. Pastikan awak bahagikan dia kemudian awak dapatkan dalam bentuk perpuluhan. Okey, satu lagi. Untuk fizik ni sekurang-kurangnya ada 2 titik perpuluhan lah. Okey, ambil 2 titik perpuluhan sekurang-kurangnya. Okey. Alhamdulillah, terima kasih pada yang masuk. Kita ada lebih kurang dalam 13 tolak 2 dan 11 orang. Saya tanya kepada 11 orang ni. Okey, yang boleh bersama-sama pada pagi ni Okey, jom kita ulang kaji sikit balik siapa yang baru nak masuk tu. Ini adalah contoh graf berkadar terus. Berkadar terus ingat mesti dia start daripada bawah, asalan kosong. Okey. Kalau graf bertambah secara linear, dia tak start pada kosong. Dia naiklah mana-mana pun dia akan naik macam ni. Okey. Dia akan ada pintasan Y. Boleh? Boleh. Okey, yang ni kecurunannya positif. Kamu akan dapat kecurunan positif sebab awak naik bukit. Okey, naik bukit tu positif lah. Sekarang ni kalau awak turun bukit macam ni, awak akan dapat kecurunan negatif. Okey, yang ni adalah contoh graf berkurang secara linear. Boleh? Boleh.
Okey. Dan yang paling penting awak kena ingat ini formula bagi kecerunan. Okey, ada yang ditulis dalam buku test awak, ditulis M sama dengan segitiga Y bahagi dengan segitiga X. Apa maksud segitiga ni? Siapa tahu? Keturunan. Bukan. Segitiga tu nama dia delta. Maksud dia perubahan. Maksudnya perubahan pada paksi Y bahagi dengan perubahan pada paksi X. Faham tak? So yang ada tolak-tolak ni perubahan lah ni. Boleh? Boleh. Okay. Jom kita tengok jenis graf lain. So kita dah kenal baru 3 jenis graf. Right? Sekejap ada jatuh. Okay. Ini ni. Tengok jenis graf melengkung. Melalui asalan kita tahu dia kata mempunyai kecerunan positif. Macam ni kita tahu dia kecerunan positif ke negatif kalau dia melengkung, kalau dalam sains, dalam matematik awak belajar tak tangent, garis tangent. Belajar tak? Belajar kan, garis tangent tu macam mana? Dia garis gini pula. Betul tak? Betul. Okay, maksud ingatlah tu. So tangent kepada satu garis lengkung macam ni kan? Sama juga macam ini. Tengok graf ni Macam mana nak cari kecerunan bagi graf yang macam ini, yang melengkung macam ni. So awak kena buat garis tangent banyak sikit lah. Dia bukannya satu segitiga je, dia ada banyak segitiga yang awak perlu buat. Okay, ni saya buat contoh macam ni kan. Tangent kepada satu kawasan ini. Allah Akbar, tebalnya. Mana saya nak kawal ketebalan ni. Ni tebal sangat. Okey. Contohnya kan. Okey. So kena buat segitiga kat sini. Okey. Ni kecerunannya, awak kena cari kecerunan kat sini lah. Satu. Okey. Kemudian ada satu lagi garis tangent. Kat sini. Okey. Macam tu. Dia banyaklah kecerunan awak kat sini. Okey, kalau secara logiknya awak tengok kan. Secara logiknya awak tengok benda ni. Yang ni kan kalau awak panjat bukit kan. Ni kalau awak panjat bukit kat sini kan. Mana lagi cerun? Yang ini ke kat sini? Mana lagi cerun? Yang bawah. Yang bawah lagi cerun. Betul tak? Betul. Okey, so maksudnya yang ni katalah ni M1. M1 ni merujuk kepada kecerunan yang pertama. Ni M2. Betul tak? Okey, kecerunan yang pertama ni adalah ni lagi cerun. Yang ni macam landai sikit kan? Jadi kecerunan yang ini lagi M1 ni lebih besar berbanding dengan kecerunan M2. So M1 lebih besar pada M2. Okey, faham tak? Faham simbol ni? Simbol ni? Ni maksudnya lebih besar. Okey, boleh? Boleh. Jadi kecerunannya positif ke negatif? Apa? Senang. Negatif. Kalau senang nak ingat kan. Dia macam ni kan. Maksudnya dia nak naik bukit kan. Naik bukit mesti dia positif. So M dia akan jadi positif ataupun kecerunan dia akan jadi positif. Okay, tengok pula yang ni. Jom kita letak dia punya tangent kat sini. Okay, garis tangent. Okay. Jadi pula kita letak garis tangent kat sini. Okay. 90. Mana 90? Dia mesti 90 darjah Mesti membuat 90 darjah. Dia tak boleh dah sengit-sengit. Okay. Ini caranya lah.
Tapi jarang lah. Okey, yang ni yang pertama. Kita ambil satu lagi untuk buat tangent yang pertama, yang kedua pula. Okey, mesti 90 darjah. Okey. Kalau macam ni kan kecurunan dia positif ke negatif? Negatif. Positif? Positif. Okey, awak tengok orang ni kalau awak Allah buat kosong dah. Hilang pula. Okey. Contohlah Okey, besar sangat ni. Okey dah. Okay, contoh Mamat sentul kat sini. Okey, dia naik bukit. Mana lagi cerun? Yang atas. Okey, yang atas lagi cerun. Maksudnya kecurunan dia semakin Tambah. bertambah. Kalau yang ni kecurunannya semakin berkurang. Ya, okey. Yang ni kecurunannya positif ke negatif? Negatif. Dia naik bukit ke turun bukit ni? Naik. Naik bukit. Jadi M dia kecurunannya positif juga. Okey. Boleh yang lain okey tak? Seorang dia yang bersuara ni. Yang lain okey? Macam mana nak tahu kalau Okey. Okey. Siapa tanya tadi macam mana nak tahu macam mana? orang tu turun bukit? Okey, nak tahu macam mana turun bukit, graf dia turun bawah. Nanti kita tengok kejap Sekarang ni graf dia naik atas bukit. Okey, jom. Okey, jom kita tengok tafsiran graf Garis dia melengkung melalui asalan mempunyai kecerunan positif. Okey. Jadi, apa nama graf dia? Kalau awak jumpa graf ini, sama ada dia melengkung macam ini ataupun dia melengkung gitu. Okey, jenis graf dia ialah Y bertambah dengan X. Boleh? Boleh. Dah kenal Dah kenal. Okey. Sekarang ni kita nak tengok garis melengkung dia tak melalui asalan. Kemudian dia mempunyai kecerunan negatif. Okey, dia tak melalui asalan, kecerunan negatif. Jadi yang tadi tu Y bertambah, sekarang ni Y berkurang dengan X. Sekarang ni dia tak start daripada kosong. Atas ni start daripada kosong. Yang ni tak start daripada kosong. So start daripada fasi Y macam tu. Okay, kita tengok dia punya garisan tangent dia kalau kita buat mana baris dia. Okay, contoh kita buat garis tangent dia sama je kaedahnya. Okay. Ni kita buat segitiga. Kita tengok kecerunan dia tu. Tak 90 pula. Ada orang nak masuk lah. Sekejap. Okay, someone masuk ni. Siapa tadi? Zul Zul ke apa tau? Okay. Sekejap, saya ingat ni. Dia kena 90 darjah. Kat sini mesti 90 darjah. Sini wajib 90 darjah. Okay. So ini garisan tangent yang pertama. Okay, garisan tangent yang kedua kita buat. Daripada sini pun awak dah tahu kita akan turun bukit. Betul tak? Kita turun bukit tak? Betul. Tak turun bukit ni. Okay, sekejap. 90 darjah. Tapi jarang lah dalam exam dia suruh buat cari kecerunan untuk garis tangent ni Okay, tapi saya ajar lah. Okay, apa beza dia. Nanti kan cikgu ni graf apa menatang lah cikgu. Kalau cikgu tak ajar pula ni. Ni cikgu saya ajar lah ni. Okay. So, kalau lah saya letak orang kat sini. Okay, orang kat sini. Dia akan turun bukit kan? Betul. Yang ni dia akan turun bukit kan? Betul. So kecerunan dia akan jadi semakin dia semakin cerun kan? Dia semakin cerun tapi dia negatif. Okay, so M dia ataupun kecerunan dia akan dapat negatif. Okay, so yang atas tadi dia melalui asalan, yang ini melalui asalan, yang ini tidak melalui asalan. Okay, boleh? Boleh. Jadi samalah cara cari dia ni sama jugalah buat segitiga macam tu. Okay, seterusnya.
Garis melengkung dengan kecerunan negatif tidak meminta spaksi. Yang ni. Dia tidak meminta spaksi. Dia duduk awang-awang kat sini je. Dia tak memintas mana-mana spaksi. Boleh? Boleh. Nampak tak beza Ataupun garis lurus Y melawan 1/X melalui asalan kecerunan dia positif. Yang ni kan, kalau awak duduk kat sini awak naik bukit betul? Naik bukit, Betul. naik atas lah, positif lah. Okey. So, awak nampak je graf dua-dua ni tafsirannya sama, iaitu Y berkadar songsang dengan X. Boleh? Boleh. Y berkadar songsang dengan X. Ataupun ada orang selalu dia buat simbol macam ni. Y macam itu X. Yang ni awak tengok simbol ni, awak kena tahulah apa dia. Dia adalah berkadar songsang. Sang. Okey, berkadar songsang. Berkadar songsang lawannya ialah Straight. Sorry. Y berkadar songsang dengan X, dia kena macam ni Kalau berkadar songsang dia kena ada 1/X. Dia duduk bawah X. X duduk bawah. Ini. Satu lagi, kalau dia buat macam ni, Y, nyet, macam tadi tu, yang ni berkadar terus. Minta maaf. Yang ni berkadar terus. Masih menggunakan simbol yang sama tapi kedudukannya berbeza. Yang ni Y berkadar songsang dengan X, Y berkadar terus dengan X. Okey, awak tengok formula ni. Contohlah. F sama dengan MA bahagi T. Contoh saya bagi Okey, kalau awak tengok, selalunya kita akan ada soalan lah. Berkadar terus ke berkadar songsang kan. Berdasarkan formula ni awak boleh dah tahulah. Sebenarnya boleh tahu daripada formula ni, awak boleh dapat dia tu berkadar songsang ke berkadar terus. Contohnya, apakah hubungan antara F dengan M? F dengan M. Dia berkadar apa? Awak tengok dia berada di atas kan? Positif. Jadi dia berkadar terus dengan M. F juga berkadar terus dengan A. Tetapi F ini berkadar songsang dengan T. F simbolnya sama, berkadar songsang, tapi kena buat macam ni. Besar sangat lah komuniti ni. Okey. Ini kecil sangat pula, biarlah. Okey. Gitu. Boleh? Boleh. Ini macam ni dia cara dia. Boleh? Boleh. F berkadar terus dengan M, F berkadar terus dengan A, tetapi F berkadar songsang dengan T. Awak tengok T duduk mana? T kat bawah kan? F berkadar songsang dengan T. So cara penulisan dia macam ini. Okey, selain daripada tu, contoh saya bagi lain. Saya bagi benda lain lah. F sama dengan KX. Okey, so kalau macam ni, apakah hubungan antara F dengan K? F terus berkadar terus dengan K. Lagi F berkadar terus dengan X. Berkadar terus dengan X. Boleh? Boleh. Okey. Ataupun satu lagi. Okey, F sama dengan, ni contoh formula. Okey. So apakah hubungan F dengan R kuasa 2? Negatif. F berkadar songsang. Berkadar songsang dengan R kuasa 2. Boleh? Boleh. Kalau berkadar songsang, dia kena letak per kat situ. Boleh? Boleh. Okey, yang lain okey ke? Yang lain okey? Okey, Adriana okey Faham Lepas ni saya tak nak ulang lah ni, yang mana satu berkadar songsang lah, berkadar terus ni. Okey, saya nak tanya ni lah. Saya nak tanya
Zuljalali Ikram. Yang banyak cakap dia siapa Saya. Muhammad Azim. Okey, Zuljalali ni. Okey, saya nak tanya Zuljalali. Apakah hubungan antara F dengan G? Ikram. Apakah hubungan antara F dengan G? Dah left. Dah. Terus left. La ilaha illallah. Left dah. Ya ke? Okey, Syafiq Adili. Apa hubungan F dengan G? Syafiq. Berkadar terus. F dengan G, betul tak? Nur Azri, betul tak? Syafiq kata berkadar terus. Betul. Okey, faham dah tu. Okey, kalau hubungan antara F dengan G, dia berkadar terus dengan G. Okey, F berkadar terus dengan M1. F juga berkadar terus dengan M2. Okey. Senang tak? Senang. Kalau saya tanya hubungan tu, awak tahu dah macam mana Kalau dia duduk berada di bawah, automatik lah dia berkadar songsam. Okey. Senang je. Tak susah lah fizik ni. Jangan complicated sangat. Okey, untuk menganalisa graf, nanti kamu akan buatlah yang ni benda ni. Secara amnya terdapat 5 perkara penting dalam menganalisa graf. Okey, Rajah 1.9 menunjukkan perkara tersebut lah. Okey, so pertama awak kena menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. So pemboleh ubah ni, yang ni dengan yang ini. So apa hubungannya? Macam saya dah ajar tadi lah. Hubungannya apa? Kalau nak kata berkadar terus, satu lagi syarat untuk berkadar terus, dia wajib graf dia start daripada asalan. Ini berkadar terus. Kalau gini, bukan berkadar terus. Ini Y bertambah secara linear dengan X. Boleh? Boleh. Okey. Menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan. Okey. Pandai dah tadi cari kecerunan kan? Pertama mesti buat cari koordinat. Yang kedua, lukis segi tiga. Wajib lukis sebab kadang-kadang ada juga markah untuk segitiga. Okay. Lepas tu tulis formula. Masukkan. Boleh? Boleh. Senang je. Okay, seterusnya. Okay, yang ni awak kena belajar juga ni. Menentukan luas di bawah graf. Di bawah graf tu maksudnya kalau paksi X dia macam ni, kalau graf dekat paksi X macam ni, luas di bawah graf lah. Macam ni tu. Bergantung pada soalan lah. Dia nak yang ini saja ke, nak yang bawah ni saja ke, yang dia nak yang ini saja ke, bergantung kepada soalan. Tetapi bawah graf. Tapi kalau graf awak macam ini, contoh awak ada graf kan. Contoh graf awak macam ni. Yang ni Y, yang ni X. Luas di bawah graf bukannya bawah ini bukan. Yang melekat dengan paksi X. Yang melekat dengan paksi X ialah kawasan ini. Itu yang kita panggil sebagai luas di bawah graf. Faham? Faham. Boleh? Boleh. Okey, dia boleh jadi macam-macam bentuk lah. Sama ada yang ini cuba tengok luas segitiga. Macam mana nak cari luas segitiga? Apa formula dia? Apa formula luas segitiga? 1/2 darab lebar darab tinggi. Formula luas segitiga. Ini basic tak ada, tak ingat ni tak boleh jawab soalan. Jadi ni lebar kan? Ni panjang jarak panjang. Okey. So 1/2 darab lebar darab tinggi lah, macam awak cakap lah, senang. Okey, lebar darab tinggi.
darab lebar darab tinggi. Dapatlah formula segitiga. Kalau segi empat pula, Panjang darab lebar. ni lebar, ni panjang. Okey. So kalau luas untuk segitiga, panjang darab lebar. Tapi kalau budak tu dia memang ingat yang ni bentuk apa sebenarnya? Trapezium Trapezium. So, apakah formula bagi trapezium? Kamu akan dapat juga benda yang samalah. Kena bahagi. Ini dua ni tambah, kamu akan dapat dapatlah jawapan dia. Kalau guna formula trapezium, terus dapat semua, tak payah nak tambah-tambah dah. Macam mana? Formula trapezium. Ingat yo. Ingat siapa ingat? Boleh tolong? Fatin Atika ingat tak Fatin? Tak ingat? Subhanallah. Oh, trapezium 1/2. Ni Akil yang cakap 1/2 darab A tambah B darab T. Okey, mana 1A, mana 1B? Which one is A, which one is B? Okey, Panjasari pandai. Maksudnya ingat lagi lah. So mana Panjasari kat sini? Contoh ni A, ini B, mana tinggi? Yang ni tinggi dia. Okey, 1/2 darab A darab. A tambah bukan darab. Darab dengan tinggi, ni tinggi. Ini untuk formula bagi trapezium. Betul lah ejaan trapezium sini. Betul. Ke PI? Apalah. Okey gitu. Boleh? Boleh. Dan kita kena kamu kena apply balik lah semua kemahiran matematik yang kamu ada. Boleh, tapi sebenarnya menggunakan kemahiran matematik yang simple-simple saja. Tak adalah complicated sangat Seterusnya awak perlu menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Apa maksud interpolasi? Contohnya ada soalan dia akan bagi nilai 3. Dia tanya berapakah nilai X? Berapakah nilai bagi Y? Okey, jika X diberi, tentukan nilai Y secara interpolasi. Contohnya dia bagi 3 kan. Contoh dia bagi 3, berapakah nilai bagi paksi Y? Okey, kalau X sama dengan 3, Y berapa? Jadi awak kena interpolasi dia. Apa maksud interpolasi? Awak kena guna pembaris. Okey, sampai sini. Awak kena tak pembaris straight. Kita akan dapat jawapan. Inilah 20. Y sama dengan 20. Boleh? Ni interpolasi. Satu lagi ekstrapolasi. Maksudnya membuat ramalan melalui ekstrapolasi, maksudnya katalah graf awak kan. Takat ni yang dia bagi. Tapi soalan dia bagi, dia tanya belah ni. Berapakah nilai ni? Tak tahu berapa. Jadi macam mana awak nak buat goreng ni? Awak kena gariskan. Letak pembaris, garis, sambung graf tu. Barulah dapat berapa nilai kat sini. Itu kita panggil sebagai ekstrapolasi. Tentukan nilai X atau Y yang berkaitan. Okay. Kat ini ke sini. Boleh? Boleh. Okey, untuk hari ni saya minta tolong kamu. Kat sini dia dah diberi data. Kat rumah ada ni. Kat rumah ada kita graf tak? Ada. Yang lain ada kita graf tak? Ada cikgu, ada. Ada. Okey. Saya minta tolong kamu buat graf, lukis graf F melawan X. F melawan X. F ni kalau dia cakap F dulu, kalau soalan cakap lukiskan graf F melawan X, apa yang disebut dulu tu adalah Y, apa yang disebut kemudian tu adalah X. Okey, maksudnya sini F, sini adalah X. Okey, nanti naik sekolah saya nak tengok graf awak. Boleh? Nak label dimensi ni F, N, X, CM. Yang ni adalah simbol bagi kuantiti fizik
Ini adalah simbol. Yang ini adalah unit. Yang ini adalah unit. Bukan maksud F-N tu bahagi dia bukan bahagi tak. Ini maksudnya dia bezakan garisan ini untuk letak unit dekat sebelahnya. Boleh faham? Boleh? Okey, daripada graf tu awak perlu nyatakan hubungan antara F dan X. Hubungan apa? Adik-beradik? Tak ada kan? Saya tak ajar adik-beradik kan? Hubungan apa tadi saya ajar? Hubungan Berdasarkan graf. Tengok graf awal lah. Sama ada dia berkadar terus ke, berkadar songsang ke, bertambah secara linear ke, berkurang secara linear. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Seterusnya, apa yang awak kena buat? B, hitung kecurunan graf. Okey, kecurunan graf tu diwakili sebagai K. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan nilai K. Maksudnya awak kena tunjuk yang segitiga yang cikgu ajar tu lah. Contohlah graf awak dapat macam ni kan. Tunjuk segitiga yang awak guna. Faham tak? Nak guna yang ini ke, nak guna yang mana satu, suka hati lah. Okay? Boleh? Boleh. Seterusnya, persamaan yang menghubungkan F dan X ialah F sama dengan, okay, dia bagi formula ni, F sama dengan KX. Iaitu K ialah pemala. Pemala daya bagi spring. Tentukan nilai K dalam unit SI. Dia nak nilai K dalam unit SI. Okay, try buat dulu, nanti saya terangkan nanti. Pastikan buat dulu. Kemudian, dia kata luas di bawah graf mewakili kerja yang dilakukan. Maksudnya luas di bawah graf adalah kerja yang dilakukan. Ni dikatalah graf awak kan. Ni luas di bawah graf. Ini kita diwakili sebagai kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Okay. Jadi tentukan kerja untuk meregangkan spring sebanyak 5 cm. Maksudnya awak nak kira dia punya luas ni sampai dekat 5 cm je. Yang lain-lain tu tak payah ambil kisah lah. Dia nak sampai 5 cm je. Boleh? Boleh. Lepas tu dia kata tentukan nilai F apabila X sama dengan 3.5 cm. Yang ini yang kita kata tentukan nilai F apabila X sama dengan 3.5 cm yang awak buat interpolasi. Yang ni interpolasi. Yang ni awak ekstrapolasi. Okey? Boleh? Yang ni saya tak nak buat dalam kumpulan. Saya nak awak buat individually tapi boleh bincang. Next class, kita bincang boleh? Cara bersemuka. Boleh? Aktiviti 1.3 ni muka surat apa Tak muka surat pula ni. Boleh dalam buku teks. Kau dapat buku teks belum? Dapat. Dapat dah? Okey, so ini tugasan kamu. Sila buat dalam kertas graf dan juga semua perkataan-perkataan ni, arahan-arahan ni awak salin dan tulis dekat dalam buku panjang boleh? Boleh. Panjang ada kan? Salin aktiviti 1.3, lukis rajah, lukis jadual, kemudian arahan. Boleh? Cikgu. Yep. Yang arahan F tu macam mana boleh kena buat ekstrapolasi? Arahan F, sekejap mana dia? Arahan F, ramalkan nilai S bila F sama dengan 5 Newton. Okey, nanti tu awak buat graf dulu baru awak nampak. Sekarang ni diberi graf awak ni dia sampai 4 je, faham tak? Oh, okey. Lepas tu kalau 5 macam mana tak tahu. Kan? Kalau 5 kan kita kena tarik graf awak je ke depan sikit. Oh, okey. Barulah kita dapat berapa kalau 4.0 dapat 6.4, betul tak? Betul. Dia nak tahu kalau 5 berapa. Pemanjangan spring tu berapa? Okey. Tu kena ekstrapolasi. Okey, boleh? Boleh. Okey, insyaAllah. Saya nak tengok minggu depan insyaAllah kita akan jumpa secara bersemuka. Pastikan buatlah. Okey. Okey, kita start sini dulu.
Siapa yang tak faham boleh PM cikgu. Terima kasih banyak. Tahniah pada semua yang masuk hari ini. Okay, saya tahu kamu semua anak-anak yang bagus, anak-anak yang terbaik. Okay, good luck semua. Semoga dimudahkan urusan kamu hari ini. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.